Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sumaya binti Muhammad Nur, bernombor matrik 078862. Saya merupakan pelajar jurusan Diploma Pascasiswazah Pendidikan dari Universiti Sultan Zainal Abidin. Hari ini saya ingin membincangkan satu topik artikel di bawah subjek Sekolah dan Masyarakat. Inilah tajuk kita hari ini yang bakal kita bincangkan, iaitu faktor pendorong yang mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Artikel ini ditulis oleh 5 orang penulis, iaitu Muhammad Rizwan Naimat, Luqman Hakim Osman, Muhammad Razwan Harun, Muhammad Khairil Khalid, yang kelima adalah Azhar Ahmad. Artikel ini diterbitkan oleh Jurnal Personalia Pelajar, Volume 20, Nombor 1, 2017 pada tarikh 11 bulan 2, 2022. Pasaran kerja kini lebih bersifat dinamik oleh kerana perubahan yang pesat dalam penggunaan teknologi dan juga kepelbagaian ilmu pengetahuan. Pelbagai isu mula timbul apabila wujudnya persaingan dalam pemilihan kerjaya. Seperti yang kita sedia maklum, kerjaya dan pendidikan adalah dua teras utama yang sinonim dan juga berkait rapat. Hasil dapatan daripada kajian artikel ini menunjukkan bahawa terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang individu dalam melakukan keputusan untuk melanjutkan pengajian ke IPT. Kaedah yang digunakan adalah berbentuk deskriptif, yang mana menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu dengan pengedaran satu set soal selidik kepada responden melalui email mereka. Kaedah deskriptif dapat memberikan hasil gambaran dan juga maklumat mengenai sesuatu keadaan dalam masa tertentu. Di samping itu juga, ianya juga dapat membantu kita dalam membuat perancangan pada masa akan datang. Kajian deskriptif hanya melibatkan dua faktor, iaitu punca dan akibat berdasarkan data yang diperoleh. Populasi ataupun sampel kajian yang digunakan dalam kajian kali ini, iaitu artikel ini, terdiri daripada dua sektor, iaitu sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Sektor kerajaan terdiri daripada dua organisasi, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri Jalan Duta dan juga Lembaga Pertubuhan Peladang. Yang kedua, untuk sektor swasta kita dipilih oleh pekerja-pekerja Watson, yang mana instrumen kajian yang digunakan adalah dengan pembahagian set soal selidik. Kajian ini memperoleh responden seramai 150 orang. Okey, jika dilihat oleh jadual di sebelah, yang mana jadual di sebelah menunjukkan hasil kajian oleh artikel ini, di mana majoriti responden adalah berumur kurang daripada 30 tahun, iaitu melebihi 50.6%. 65.3% daripada majoriti adalah merupakan kaki tangan sokongan organisasi mereka sendiri. Hasil daripada jadual yang kita kemukakan ini menunjukkan bahawa responden-responden menyedari dengan sendirinya bahawa pelajaran ini sangat penting untuk masa depan mereka dan juga untuk menjamin kerjaya mereka. Dengan pendapatan bulanan yang rendah, kebanyakan responden menyedari bahawasanya mereka perlu untuk menyambung pelajaran mereka ke tingkat yang tertinggi untuk menjamin serta meningkatkan kualiti kerjaya mereka. Jika kita lihat pada jadual di bawah, iaitu jadual faktor, kita boleh nampak bahawasanya faktor kendiri merupakan faktor yang menjadi pendorong utama dalam memberi kesedaran kepada responden-responden untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang tertinggi dengan skor min sebanyak 4.56. Selain itu juga, jika kita lihat di jadual di bawah, faktor prospek masa depan juga merupakan salah satu faktor dominan yang memperoleh skor kedua tertinggi, iaitu min dia sebanyak 4.50. Apa yang kita dapat bincangkan di sini, faktor utama yang menjadi pendorong kesedaran bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi adalah faktor kendiri. Data menunjukkan sebanyak 91.2% responden bersetuju terhadap faktor ini. Ini menunjukkan bahawa motivasi responden sangat tinggi untuk melanjutkan pelajaran tanpa paksaan dan mengikut keredaan hati. Dengan kata lain, responden memberikan maklum balas bahawa mereka sanggup
untuk melanjutkan pelajaran atas inisiatif mereka sendiri dan untuk menyahut cabaran yang mendatang. Ini bertepatan dengan pendapat Siti Hawa Munji pada tahun 1990 bahawa motivasi seseorang individu itu tersendiri merupakan daya penggerak utama dalam menjamin kejayaan seseorang dalam mencapai matlamat mereka. Manakala jika kita lihat bagi prospek masa depan, sebanyak 90% responden bersetuju bahawasanya melanjutkan pelajaran dapat menentukan taraf profesion ataupun meningkatkan kerjaya yang sedia ada. Majoriti responden yang dikaji terdiri daripada penjawat awam yang berlatar belakangkan bukan profesional. Oleh itu, kriteria ini menunjukkan bahawasanya melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi menjadi sangat relevan dengan alasan sekurang-kurangnya mereka mampu mengecapi perubahan dalam grade perjawatan ke tahap yang lebih tinggi serta memperoleh kenaikan gaji yang dicita sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Cabaran terhadap institusi pengajian tinggi pada hari ini adalah daripada persaingan universiti-universiti itu tersendiri, sama ada universiti awam ataupun universiti swasta. Jika kita lihat di sini, kebanyakan institusi-institusi pengajian tinggi tidak kira dari sektor awam ataupun swasta, mereka mula mencari pelbagai kaedah untuk menarik perhatian dan minat setiap pelajar anak muda ni untuk memasuki ke institusi-institusi mereka. Antara perbincangan dan juga perbualan yang sering dijadikan topik utama ketika dalam perbincangan pihak-pihak institusi tertinggi adalah faktor yang boleh menjadi sebagai salah satu pendorong kepada anak muda dalam melahirkan kesedaran mereka untuk melanjutkan pengajian di peringkat tertinggi. Antara faktornya, adakah ibu bapa, orang luar ataupun kawan-kawan dan masyarakat setempat ataupun imej dan nama universiti tersebut. Atau juga mungkin kesedaran daripada individu itu sendiri tentang kebolehan dan bakat yang mereka ada. Banyak kajian-kajian lepas yang telah dilakukan terhadap mencari faktor-faktor utama yang mendorong seseorang individu itu mengambil keputusan dalam melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi. Antaranya ialah faktor pusat pengajian, faktor pengaruh luar, faktor prospek masa depan, faktor informatif dan juga faktor kendiri. Apa yang difokuskan dalam faktor pusat pengajian tinggi ialah kedudukan sebuah IPT itu tersendiri. Contohnya seperti yang dikatakan Nazrin Muhammad pada 2002, bahawasanya universiti yang agak popular terhadap satu-satu bidang akan menjadi tumpuan utama kebanyakan pelajar. Manakala Abdul Hai 2012 ada menyatakan bahawa hasil kajiannya menunjukkan bahawa satu-satu reputasi universiti dapat menaikkan lagi imej mereka dan dapat menarik pelajar-pelajar antarabangsa. Manakala kajian yang dilakukan oleh Correlation dan Diversity Outreach Office juga menyatakan dan menyokong bahawasanya reputasi sesebuah universiti mempengaruhi pengaruh dalam membuat keputusan pemilihan universiti. Universiti-universiti yang diiktiraf juga merupakan faktor utama dalam pilihan pelajar. Bahawa pelajar mengutamakan kualiti sesebuah universiti dan juga pengiktirafan daripada badan-badan akreditasi bagi menjamin kemudahan pasaran, kebolehpasaran dan masa depan mereka. Selain itu, kemudahan infrastruktur dan juga tenaga-tenaga pengajar yang popular atau dikenali ramai juga sangat penting serta merupakan faktor utama dalam pemilihan sesebuah institusi pengajian tinggi. Bagi faktor informatif pula, ianya berkaitan dengan sebaran maklumat dan juga strategi pemasaran institusi tinggi itu tersendiri. Strategi pemasaran satu-satu IPTA ataupun IPTS juga merupakan satu faktor yang sangat menarik dalam menarik pelajar untuk memilih IPTA ataupun IPTS tersebut. Kenyataan ini disokong oleh Nurziha pada tahun 2006 bahawa mendapat sumber maklumat yang mencukupi dan tepat dapat membantu pemilihan sesebuah IPT dan promosi yang dilaksanakan oleh pihak yang terlibat dapat menarik minat pelajar untuk melanjutkan pelajaran di IPTA ataupun IPTS tersebut. Pada tahun 2012, Abdul menyatakan bahawa beliau dapati antara faktor utama yang dijadikan pilihan oleh pelajar-pelajar UKM adalah prospek masa depan.
yang mana bagi mereka UKM dapat menjamin peluang kerjaya yang tinggi dan luas setelah mereka menamatkan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia. Hingga pada tahun 2010, Joseph Sia ada menyatakan bahawa kebanyakan pelajar juga melanjutkan pelajaran ke satu-satu institusi tinggi atas saranan pengaruh luar, iaitu seperti syur daripada ibu bapa, kawan-kawan dan guru. Manakala bagi faktor kendiri pula menunjukkan bahawa motivasi dalam diri responden-responden kita sangat tinggi kerana mereka sanggup mengikuti program-program pelajaran ke peringkat tertinggi atas inisiatif mereka sendiri di samping menyahut cabaran kehidupan yang mendatang. Pada tahun 1990, Siti Hawamudi ada menyatakan bahawasanya inisiatif diri merupakan penggerak utama dalam menjamin kejayaan seseorang untuk mencapai matlamat hidup mereka. Oleh hal yang demikian, kebanyakan responden berfikiran dan memberi pendapat bahawasanya jika mereka melanjutkan pelajaran sekurang-kurangnya ke peringkat diploma dapat menukar grade dalam perjawatan serta dapat merubah taraf hidup mereka dari segi gaji dan taraf hidup. Pada tahun 2002, Ramla dan Mahani ada menyatakan bahawa faktor kendiri ini berkait rapat dengan motivasi ekstrinsik yang mana mempengaruhi seseorang individu dalam mendapatkan status sosial untuk taraf kehidupan yang lebih baik. Kajian mendapati bahawa kaki tangan yang sedang bekerja mempunyai pandangan yang positif terhadap masa depan mereka jika mereka berpeluang untuk menyambung pelajaran di tahap yang lebih tinggi di mana-mana IPT. Faktor kendiri merupakan faktor utama dalam menentukan keputusan mereka bagi melanjutkan pelajaran. Aspek-aspek seperti berkeyakinan bahawasanya ilmu dapat mengubah kehidupan seseorang di samping dapat memajukan diri dan pembelajaran sepanjang hayat memainkan peranan yang sangat penting dalam mengubah perspektif fikiran mereka dalam menyambung pelajaran. Prospek masa depan juga memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan faktor kendiri seseorang untuk meningkatkan taraf hidup sendiri. Galakan kerajaan kepada masyarakat perlu dipertingkatkan dalam memberi kesedaran kepada anak muda sekarang, terutama bagi mereka yang berfikiran bahawasanya tidak menyambung pelajaran ke universiti juga dapat mencari pekerjaan, supaya mereka sedar bahawasanya ilmu itu penting untuk menaik taraf kehidupan dan juga menarik minat mereka untuk sambung pelajaran. Seperti mana yang kita lihat, banyak anak muda sekarang, terutamanya anak muda lelaki yang kurang berminat untuk melanjutkan pelajaran kerana bagi mereka gaji yang ditawarkan kepada fresh graduate dan juga mereka yang tidak sambung belajar adalah sama. Seperti mana yang kita lihat dalam kajian ini, kita dapat simpulkan bahawasanya orang yang bekerja juga bersetuju sekiranya mereka dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran, mereka akan mengambil peluang tersebut. So, anak-anak muda, adik-adik saya di luar sana, fikir-fikirkanlah sebelum anda membuat keputusan dalam kehidupan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Jika terdapat persoalan ataupun ingin mengutarakan pendapat masing-masing, boleh kemukakan di komen di bawah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.